sukan kita ini ialah membawa kecintaan kepada Rasulullah. Mukmin yang kuat itu akan mendatangkan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kalau kita nak tengok di manakah kekuatan kita, apabila kita lemah, maka bila disebut nama Rasulullah, maka dia akan menjadi lebih kuat daripada keadaan dia lemah. Maka disitulah kekuatan atau ruh yang ada pada setiap orang mukmin. Mukmin ini pernah dalam satu ketika dalam perang Uhud, apabila seorang perempuan membawa jenazah suaminya dan membawa jenazah anaknya, dan pada waktu itu air matanya mengalir, mengalir. Tiba-tiba bila Rasulullah datang pergi jumpa dia, maka dia tersenyum. Lantas dia berkata, da'at ahzanana, laqad da'at ahzanana. Dia tersenyum seseolahnya kematian suami dan anaknya tidak ada pernah berlaku pada waktu itu, sedangkan jenazah berada di hadapan isteri itu. Kerana apa? Kerana keyakinan, kekuatan yang ada dalam hati seseorang, walaupun dalam keadaan sedih, mengatasi kesedihan tersebut lebih daripada ia mencintai Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu kekuatan yang dipanggil sebagai mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya daripada mukmin yang lemah. Kekuatan seseorang itu dan kelemahan seseorang itu bukan terletak kepada kuat dia bermain bola, tetapi kita nak tengok seseorang itu kuat apabila ia lemah. Disebut tentang majlis Rasulullah, ia mengatasi kelemahannya. Itulah yang dipanggil kuat. Kalau kita tengok pada sirah Rasulullah SAW, kalau kita hari ini, umat kita hari ini ialah umat yang ada pada zaman Rasulullah. Dulu pernah satu ketika waktu Ustaz cerita dengan cikgu, waktu mula-mula Ustaz sampai sini dulu, jadi anak murid Ustaz tu ialah cikgu yang ada dalam rumah Ustaz tu. Jadi bila Ustaz bercerita tentang Rasulullah SAW, ada seorang guru penolong kanan namanya Cikgu Zul. Dia suka kalau dia duduk dengan Ustaz, dia suruh Ustaz cerita pasal Rasulullah semua kan, dia suka dengar. Maka Ustaz ceritalah tentang sifat-sifat Rasulullah dan sebagainya. Maka dia kata apa? Ustaz, kalaulah kita duduk, alangkah bahagianya kita kalau kita duduk pada zaman Rasulullah. Kita ini duduk zaman Rasulullah, kita tengok Rasulullah, bahagianya kita, kata. Tapi Ustaz kata dengan dia, Cikgu Zul, berbahagialah kita ni dijadikan sekarang ini kita duduk kat zaman kita ni sekarang, berbanding kita duduk zaman Rasulullah SAW. Terkejut dia. Kenapa Ustaz? Kan bagus kalau duduk zaman Rasulullah, tak duduk zaman sekarang. Kalau duduk zaman sekarang ni, memang lala ni sekarang ni Cikgu Zul tengah dengar cerita pasal Rasulullah. Tapi manalah tahu kalau kita duduk pada zaman Rasulullah, kita bukan sahabat-sahabat yang kita dengar cerita tu. Malah mungkin kita ialah antara kaum munafik yang ada pada zaman itu. Kerana apa? Pada zaman Rasulullah, peperangan itu silih berganti. Peperangan tu silih berganti. Siapa yang baca sirah Nabi SAW, dia akan tahu bahawa antara jarak satu peperangan itu, kadang-kadang syariah itu hanya berlaku dalam keadaan 1 bulan atau 2 bulan. Selepas berjalan jauh pergi sampai ke Mu'tah, berjalan jauh sampai ke Mu'tah, beratus ribu kilometer. Kalau naik bas hari ini, perjalanan dia makan masa selama 2 hari. Dan mereka berjalan kaki, nak sampai ke Mu'tah tu makan masa berbulan-bulan. Dan pada waktu sejuk, kemudian patah balik, tak sampai 2-3 bulan semboyan jihad telah dikeluarkan. Kalau syariah tu mata-mata yang hantar 70 orang, 80 orang, 100 orang itu selang 1 bulan, kadang-kadang 2 minggu. Khalid Al-Walid, tentera dia sebagai tentera tambahan itu sampai saja Madinah, diarahkan pergi bantu pula. Tentera Khalid Al-Walid itu daripada Mesir, perang di sana, sampai saja Madinah. Rasulullah kata, Khalid, kau bawa tentera kau pergi sampai ke Mu'tah sana, bantuan diperlukan di sana. Maka Khalid terus bawa dia punya tutup pergi. Mereka baru nak rasa seronok duduk sekejap, tapi diarahkan oleh Rasulullah.
Mereka pergi apabila Rasulullah telah mengarahkan, hilang segala keletihan tersebut. Disitulah kekuatan umat Islam yang tak ada pada kita hari ini. Hari ini kita main bola sampai malam dah tak datang majlis Rasulullah. Sahabat letih, tidur letih. Kalau kita tunjukkan sikap seperti itu, nescaya kita ini adalah orang munafik dalam zaman Rasulullah. Bahkan boleh jadi kita ketua kaum munafik pada zaman Rasulullah. Sebab kita lemah. Nak bukan pergi perang ni, nak pergi duduk majlis ilmu, majlis Rasulullah, sebut nama Rasulullah, itu saja. Tetapi sudah menyerlahkan kemunafikan kita. Apatah lagi nak jadi tentera-tentera Rasulullah, apatah lagi nak pegang panji-panji Rasulullah, sedangkan mulut terlalu berat untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang yang mencintai Rasulullah, apabila ia mencintai, ia menyebut nama orang yang dicintai, maka hilanglah segala letih. Itulah namanya kekuatan. Dia mana kesedihan, apabila nama menyebut nama orang yang dicintai, maka hilanglah segala kesedihan. Kalau kamu ada masalah keluarga, pergi sekolah ada perempuan yang kita suka, tengok dia, hilang masalah keluarga, macam tak ada masalah keluarga. Sedangkan baru bergaduh dengan mak tadi, jumpa dia, senyum je, Kenapa? Kerana kecintaan itu menyebabkan menghilangkan segala gelisah dan gulam. Kalau kita suka, tapi kalau tak suka tu, malas datang, wahum kusala, mereka bermalas-malasan, nak datang tu malas, nak menyebut malas, tak ada rasa cinta, menyampah, datang tu semata-mata untuk kawan suruh, begitulah sebagainya. Jadi itulah dia, benda yang hilang di dalam diri kita, iaitu cinta kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah kata apa? Adibu auladakum, ajak anak kamu tentang 3 perkara, ala salasati khisal, hubbu nabiyikum, mencintai nabi kamu. Bukan, hadis tu ada lagi, likulli syai'in asas, setiap sesuatu itu ada asasnya. Wal asasu fil Islam, dan asas dalam Islam itu ialah hubbun nabi, mencintai nabi. Para sahabat itu sebelum mereka dapat cinta Allah, mereka dahulu mencintai nabi. Maka oleh sebab itu Habib Umar bin Hafiz Al-Idrus mengatakan bahawa tiada jalan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan untuk mencapainya cinta Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu mendahului mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada jalan mencintai Nabi kecuali kamu mencintai syekh kamu sendiri. Jadi oleh sebab itu, untuk sampai kepada Allah, hidup kita ni bukan setakat di dunia. Hidup kita ni ada benda yang lain. Hidup kita ni, kalau kita duduk kejap, cubit-cubit kejap, ya Allah, kenapalah aku ni dijadikan dalam keadaan begini? Aku tak minta. Ada orang duk kata, aku tak nak dakwah ni, apa kau lantik aku jawatan pergi dakwah-dakwah ni? Aku tak nak jadi ketua gitu. Kalau gitu baik cakap aku tak payah jadi manusia je, bagus. Siapa sini nak jadi manusia? Siapa sini yang lantik kamu jadi manusia? Allah. Jadi bila dapat jawatan, untuk apa? Sebagai khalifah, untuk tujuan mengislamkan, untuk memerintah, untuk mentadbir bumi ini dengan Islam, maka justru itu tak boleh kita tolak. Kenapa? Kerana Allah yang beri, bukan kita nak. Jadi manusia pun Allah beri, bukan kita nak. Hari ini kalau dia beri pilihan, ramai yang tak nak jadi manusia. Betul tak? Ramai memilih untuk jadi binatang. Binatang kera lagi bagus, boleh loncat-loncat, gitu. Ramai orang memilih untuk menjadi binatang daripada jadi manusia. Jadi oleh sebab itu, marilah sama-sama kita hari ini duduk nak dapatkan kecintaan Rasulullah tu. Maka oleh sebab itu duduklah majlis-majlis yang seperti ini. Dan mukmin yang kuat itu ialah mukmin yang mana dalam saat letihnya, maka ia telah hilang letihnya, tidak memikirkan letihnya, tidak memikirkan sibuknya,
tetapi ia mendahulukan apa yang patut dia dahulu, maka itulah mukmin yang kuat. Dan kekuatan seorang mukmin itu bergantung kepada apa? Strategi. Strategi. Dalam waktu kamu bermain tadi, kamu perasan tak? Ada orang yang kumpulan dia kecil-kecil budaknya, tapi dapat kalahkan yang besar-besar. Perasan tak? Perasan? 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 Dah tua-tua janggut kalah. Kalah dengan kumpulan yang apa? Yang tak pernah pun main futsal. Diberitahu kepada ustaz kumpulan apa? Jauhar FC tu kan, tak pernah pergi padang futsal pun, dikalahkan dengan orang yang selalu main bola sepak. Dengan apa? Kerana apa? Kali pertama dia kalah, dia malu. Kali kedua dia bermain kan, dia cuba berserasi. Kali ketiga kamu suruh dia main, dia sudah merancang. Kamu tengok tak dia tepi? Ustaz dia kata, kau pergi ke tepi sini, kau pergi ke sini, kau pergi ke sini. Ia merancang. Jadi oleh sebab itu, dalam kita nak capai Allah mesti ada perancangan kita. Perancangan dibantu oleh guru yang tengok daripada tepi. Guru dia tengok, kau kelemahan kau tukar sini, kau tukar sini, kau tukar sini. Orang yang kat luar tu tengok aja. Mana salah yang ditukarkan. Kita pula hari ni tak perlukan guru untuk hidup kita, maka gagallah kita. Dalam permainan tersebut, cuba kamu mencari di manakah hikmah-hikmah yang perlu kamu dapat dalam kehidupan kamu. Al-hikmatu talatul mu'min. Hikmah itu benda yang hilang dalam diri hidup manusia. Cari dia. Di mana kamu boleh dapatkan dia. Dalam permainan tersebut yang kamu main tadi, ia cukup banyak hikmah. Jadi nak menang mesti ada apa? Mesti ada strategi. Nak menang mesti ada guru. Nak menang mesti ada orang yang tegur. Nak menang mesti ada kekuatan. Orang yang kuat dia begini. Ini orang yang lemah tu, yang pendek tu disuruh jadi goli. Nah kau terus. Lepas tu yang hebat-hebat semua nak pergi naik, pergi penyerang, tak ada pula back. Ada pula back, bagi pula ke musuh bola pula tu kan, lantas dirembatnya masuk pula kan. Itu semua tu pengkhianat tu kalau bagi bola tu kan. Bola tanggung dia baginya. Jadi oleh sebab itu ingat betul-betul, ingat betul-betul, dalam kita hidup hari ini, kita hari ini bukan saja nak menang terhadap diri kita, tapi kita nak menang Islam yang kita anuti itu kita menang juga. Kita nak menang dalam diri kita, kita mesti ada strategi. Mesti ada orang yang luar yang membantu, mesti ada kawan-kawan yang membantu diri kita. Kita takkan menang dengan seorang diri. Kita lah jadi goli, kita jadi striker, boleh? Tak boleh. Jadi oleh sebab itu kita kena ada kawan-kawan. Duduk dalam satu peperangan, mesti ada kawan-kawan yang membantu. Duduk dalam kita nak islah diri kita, kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau kumpulan itu tidak kuat, kita duduk dalam tu, kita kalah sama. Tapi kalau kita duduk dalam kumpulan yang kuat, yang jaga istiqamah ratibnya, yang jaga istiqamah zikirnya, yang jaga istiqamah hizibnya, nescaya kita akan jadi kuat juga. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah, kita lah nak jadi striker, kita nak buat semuanya, maka tak terbuat. Tetapi di saat kita lemah, bila kita ramai-ramai dapat bola, kita lemah, kita boleh passing ke kawan kita. Begitulah keadaan apabila kita hidup dalam berjemaah dengan jemaah yang kuat. Maka oleh sebab itu, bila kita lemah, kita dibantu, dimotivasi dengan kuat oleh kawan-kawan kita. Selain daripada kita berdoa sebelum masuk, baca hizib kan, hizib 2-3 orang cukuplah kan. Dapat juga pergi masuk final separuh akhir kan, baca hizib 2. Kalau ikut cakap tuan guru baca semua, dah boleh pergi akhir kan. Tapi lah ingkar kan, ingkar, tunjuk besar kan, tunjuk besar. Dan Ustaz sering kali kata bahawa